Setelah kita memahami berkenaan dengan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif, dan kita pun telah lihat bagaimana kita menentukan nilai kebarangkalian bagi kedua-dua peristiwa ini menggunakan rumus penambahan, kita akan tengok lagi beberapa contoh untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas bagaimana kita nak mendapatkan nilai kebarangkalian peristiwa bergabung, sama ada peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, kita perhatikan contoh ni. 5 keping kad berlabel dengan huruf C, I, N, T dan A. Dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekeping kad dipilih secara rawak, hitung kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan atau A. Jadi kalau kita lihat di sini, kad yang berlabel huruf konsonan ialah C, N dan T. Manakala kad yang berlabel huruf A, satu je lah huruf A. Jadi kad yang berlabel huruf konsonan, kebarangkalian dia ialah 3/5. Manakala kebarangkalian mendapatkan kad berhuruf ataupun kad berlabel huruf A ialah 1/5. Jadi berdasarkan unsur yang ada ni, kita dapat kenali, kita dapat kenal pasti bahawa dua peristiwa ini adalah saling eksklusif. Jadi bagi dua peristiwa saling eksklusif, kebarangkalian A kesatuan B ataupun A atau B ialah kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Jadi kebarangkalian kad yang berlabel huruf konsonan atau A menggunakan rumus penambahan ialah 3/5 tambah 1/5. Jawapan kita ialah 4/5. So kebarangkalian kad itu berlabel huruf konsonan ataupun berlabel huruf A ialah 4/5. Ini contoh yang pertama. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Dalam contoh berikut ni, kita akan lihat satu kes, satu keadaan di mana peristiwa tidak saling eksklusif yang terlibat. Dalam satu jamuan, kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol masing-masing 5/7 dan 3/5. Maksudnya kebarangkalian Zalifah tu makan cendol 5/7, kebarangkalian Maran makan cendol 3/5. Tapi ada kemungkinan kedua-duanya makan cendol pun ada juga kemungkinan. Jadi kita akan tengok sebentar lagi dalam gambar rajah Venn supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas. Okey, wakilkan kebarangkalian Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu dengan menggunakan gambar rajah Venn. B, hitung kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu. Okey, lihat penyelesaian dia. Ini adalah semesta ataupun keseluruhan bagi peristiwa itu. Baik, Z ni andaikan bahawa kebarangkalian Zalifah makan cendol. Manakala M ni pula ialah andaikan peristiwa bagi Maran makan cendol. Baik. Kebarangkalian kedua-dua Zalifah dan Maran makan cendol dalam jamuan itu. Jadi di sini melibatkan rumus pendaraban sebab ada peristiwa dan di sini sebagaimana kita bincang dalam sebelum ni. Kalau peristiwa dan, kebarangkalian peristiwa dan, kita akan menggunakan rumus pendaraban. Jadi kebarangkalian Zalifah makan cendol ialah 5/7. Manakala kebarangkalian Maran makan cendol ialah 3/5. Jadi 5/7 darab 3/5 ialah 3/7. Jadi di manakah kedudukan 3/7 ni dalam gambar rajah Venn? Baik, kedudukan 3/7 ni di tempat persilangan di antara Zalifah dan Maran. Ini menunjukkan keadaan di mana inilah kebarangkalian kedua-dua Maran dan Zalifah makan cendol. Baik. Daripada nilai 3/7 ni, kita boleh mendapatkan nilai kebarangkalian hanya Zalifah makan cendol dalam jamuan itu. Jadi kalau Zalifah kebarangkalian dia makan cendol ialah 5/7, tapi kalau kebarangkalian hanya dia yang makan cendol, 5/7 tolak 3/7. Jadi kita akan dapat bahagian Zalifah sahaja iaitu 2/7. Begitulah juga kita akan gunakan rumus ni ataupun kaedah yang sama, mendapatkan hanya bahagian Maran sahaja yang makan cendol dalam jamuan itu. Jadi kebarangkalian Maran 3/5 tolak dengan 3/7, maka kita akan dapat 6/35 iaitu kawasan hanya Maran sahaja yang makan cendol. Jadi ada lagi bahagian yang perlu kita tahu di sekeliling ni, sebab nilai keseluruhan bagi sesuatu kebarangkalian itu ialah 1. Jadi 1 tolak dengan 2/7, tolak 3/7, tolak dengan 6/35, kita akan dapati nilai di luar ni ialah 4/35.
Tafsirannya 4/35 ni adalah kebarangkalian Zalifah dan Maran dua-dua tak makan cendol. Inilah nilai kebarangkalian dia. Okey, jadi soalan kedua, hitung kebarangkalian Zalifah atau Maran makan cendol. Dua perkataan cendol. Zalifah atau Maran makan cendol dalam jamuan itu. Atau, bagi kes atau, sebagaimana kita bincangkan sebelum ni, kita akan selesaikan dia menggunakan rumus tambah. Jadi, kes ini ataupun peristiwa ini adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi, rumus kita ialah kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Jadi kebarangkalian A, kebarangkalian Zalifah lah, kita anggap kebarangkalian Zalifah makan cendol iaitu 5/7. Tambah kebarangkalian B iaitu kebarangkalian Maran makan cendol 3/5. Tolak dengan kebarangkalian A bersilang dengan B. Kebarangkalian bersilang. Kalau dalam contoh ni 3/7. So tolak 3/7. Di kebarangkalian kedua-dua Zalifah atau Maran makan cendol dalam jawapan itu ialah 31/35. Okey, untuk contoh terakhir berkenaan dengan peristiwa bergabung eksklusif ataupun tidak saling eksklusif ni, kita akan melihat satu contoh yang akan menggunakan gambar rajah pokok untuk membantu kita mendapatkan jawapan. Okey, jom kita tengok contoh ni. Kebarangkalian sebuah telefon pintar yang dihasilkan oleh kilang jaya mengalami masalah paparan. Ialah 2/13. Skrin rosak kot. Dua buah telefon pintar dipilih secara rawak. Lakar satu gambar rajah pokok untuk menentukan semua kesudahan yang mungkin. Seterusnya, hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okay, jadi untuk mendapatkan penyelesaian soalan ni, saya akan labelkan M sebagai peristiwa telefon pintar yang ada masalah paparan. M prime ataupun M tanda tu adalah peristiwa telefon pintar itu tiada masalah paparan. Baik, untuk mendapatkan telefon pintar yang pertama, okay, ada dua kesudahan lah. Sama ada kita dapat yang ada masalah paparan ataupun tiada masalah paparan. Jadi kalau barangkalian mendapat telefon pintar yang ada masalah paparan 2/13, jadi kebarangkalian untuk mendapat telefon pintar yang tiada masalah paparan ialah 11/13. Kerana dua peristiwa ini adalah saling melengkap. Saling melengkap antara satu sama lain. Kalau satu barangkalian 2/13, satu lagi adalah 11/13. Itu untuk telefon pintar yang pertama. Jadi, telefon pintar yang kedua. Dah dapatkan telefon pintar yang kedua. Okay, sama juga kesudahan dia. Sama ada dapat yang ada masalah paparan ataupun yang tiada masalah paparan. Jadi, nilai kebarangkalian dia pun sama. Satu telefon pintar yang ada masalah paparan 2/13. Manakala yang tiada masalah paparan ialah 11/13. Begitulah seterusnya. Sekiranya yang pertama kita mendapat telefon pintar yang tiada masalah paparan, jadi yang kedua pun boleh jadi satu masalah ada paparan, satu lagi tiada masalah paparan. Dengan nilai kebarangkalian yang sama, 2/13 dan satu lagi adalah 11/13. Jadi kesudahan untuk kita memperoleh dua buah telefon pintar yang dipilih secara rawak, boleh jadi kedua-duanya ada masalah paparan, M dengan M. Dan juga boleh jadi satu ada masalah paparan, satu lagi tiada masalah paparan. Dan yang ketiga, yang pertama ada masalah tiada masalah paparan, yang kedua ada masalah paparan. Manakala yang keempat, kedua-duanya tiada masalah paparan. Jadi inilah gambar rajah pokok yang kita akan gunakan untuk menjawab soalan yang dikehendaki oleh soalan ini. Apa soalan dia? Hitung kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar yang dipilih mengalami masalah paparan. Okay, sekurang-kurangnya satu telefon pintar yang kita dapat tu ada masalah paparan. Jadi kita kena pertimbangkanlah kesemua kesudahan yang ada yang kita peroleh daripada gambar rajah pokok ni. Okay. Yang pertama, okay, kita lihatlah. Kebarangkalian mendapatkan sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar mengalami masalah paparan. Okey, pertama kita tengok ini dua-dua ada masalah paparan. Jadi kita boleh terima ini atau yang ini. Satu ada masalah paparan, satu lagi tiada masalah paparan. Okey.
Manakala yang ketiga pun kita boleh terima. Yang pertama, tiada masalah paparan. Yang kedua, ada masalah paparan. Kita hanya tak terima bagi kesudahan yang ketiga, yang mana kedua-duanya tiada masalah paparan. Jadi di sini kita melibatkan 3 kesudahan yang mungkin. Sama ada MM, M dan M prime, M prime dan M. Jadi di sini kebarangkalian peristiwa kedua-dua mempunyai masalah paparan atau kebarangkalian telefon bimbit pertama ada masalah paparan dan juga kebarangkalian telefon bimbit kedua yang ada masalah paparan. Jadi kebarangkalian kedua-dua ada masalah paparan ialah 2/13 darab 2/13. Ini adalah kes ataupun peristiwa yang melibatkan dan. Atau peristiwa satu ada masalah paparan, satu tiada masalah paparan. Jadi atau dalam kita punya rumus sebelum ni kita menggunakan pendekatan penambahan, operasi tambah. Dan satu lagi adalah peristiwa satu tiada masalah paparan dan satu lagi ada masalah paparan dan satu lagi tiada masalah paparan. Jadi 11/13 darab 2/13. Jadi semua operasi tambah ni mewakili keadaan ataupun peristiwa atau. Maka kebarangkalian sekurang-kurangnya sebuah telefon pintar mengalami masalah paparan ialah 48/169.